Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, Isnin 21 Ramadan 45, bersama dengan 1 hari bulan 4 24, kita dapat meneruskan agenda besar kita, iaitulah mencari, memburu, meraih Lailatul Qadar. Bermula daripada semalam, makna malam 21 itu dia mula situ. Mula kitanya malam 21. Jadi insya-Allah kita akan teruskan perlombaan untuk mendapat nikmat yang besar ini selagi kita hidup. Jangan lemah, jangan malas. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kesihatan, ada peluang ini, ambil. Maknanya kalau biasa kita solat 8 rakaat pukul 9.30, siap pergi carilah 20. Biar boleh siap pukul 10.30, pukul 10 lebih-lebih. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kita kepada Allah. Mana kalau kita boleh 1 jam tarawih, 1 jam tahajud, 2 jam, esek kita besar. Kalau kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, bahagia kita. Kalau kita nak kira dari awal, kita mari solat Isya pukul 8.30 lagi, balik pukul 10.30 sudah, tanpa tadarus pukul 11, maknanya kita ada 2 jam setengah masa. Kemudian kita mari pula tahajud pukul 3, habis pukul 5, 2 jam. Jadi alhamdulillah makmur malam kita itu. Kita tak bangga dengan colik grand ke, dengan apa, lah, bukan masa dia. Masa sekarang ni masa kita berdiri untuk Allah Azza wa Jalla. Setengah orang ni bangga masjid kita sudah awal. Kita kata tak, kita boleh bangga dengan diri kita kalau kita boleh lawan nafsu. Jangan lari tengah jalan, ambil yang lebih panjang daripada yang pendek. Nak panjang benar ada, tapi kita ambil yang sederhana lah, pukul 10 lebih siap tu kita kata alhamdulillah, aset kita meningkat di 10 akhir Ramadan. Pilihan di tangan kita, kita nak hak mana, nak hak mana. Setengah orang tu dia pilih, dia pergi cari masjid hak murah sedap, ada juga lagu tu. Setengah orang tu pilih imam berlagu sedap, ada juga. Ada orang tu tak ada pilihan, dia uzur, tak larat nak pergi jauh, dia ambil dekat rumah dia, tak ada masalah. Yang pentingnya bangunlah kita, berdirilah kita semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, untuk menimba, meraih sebanyak mungkin peluang beribadat pada awal malam terakhir Ramadan ini. Allahumma inna ala siyami wal qiyam wa waffiqna liqiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Baik para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita hari ini, tafsir suratu Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 133 sehingga 133 sehingga berapa? 134, 36. 136 insya-Allah. 133 sehingga 136. Jadi ayat ini Allah SWT cerita kepada kita tentang apa? Tentang segeralah mencari keampunan Allah. Kita kata macam sabab nuzul lah.
Kita sekarang ni masuk 10 akhir Ramadan, Allah Ta'ala perintah dalam ayat ini, wasari'u ila maghfiratin, segeralah mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Tawaran dia besar ke kecil? Jannatin 'arduhas samawati wal ard, syurga yang aku sedia tu luah dia langit dengan bumi. Buka langit, buka bumi, itu dibentang-bentang luah syurga. Siapa dia orang yang nak syurga ni siapa? Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut orang yang nafkah. Sifat yang pertama yunfiqun, orang yang bagi infak. Sifat yang kedua kaziminal ghaiz, menahan marah. Yang keempat afina anin nas, memaafkan kesalahan orang. Sifat yang keempat, kalau dia tersalah dia segera bertaubat, banyak beristighfar. Sifat yang kelima, tidak berterusan melakukan maksiat. Mudah-mudahan kita dapat anugerah yang dijanjikan oleh Allah, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, bagi mereka inilah balasan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-hambamu yang banyak infak, sentiasa beristighfar, bertaubat, memaafkan kesalahan orang, dan sifat-sifat lain yang dipuji oleh Allah yang melayakkan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mula dengan baca ayat. Tuan-tuan yang puan-puan yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 125, yang tak ada edisi ambil ayat 133 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Pergi kepada tafsir. Ayat yang pertama dalam sir ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan. Mana kita, Allah Ta'ala galakkan di sini, kita cari, kita lakukan, kita buat semua amalan baik yang boleh mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah ayat ini Allah SWT takdirkan kita baca pada pagi awal hari pertama di akhir 10 terakhir Ramadan. Maknanya sangat tepat motivasi jiwa, motivasi iman, supaya kita makin bersemangat, makin kuat untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sari'u ila maghfiratin.
Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah SWT tengok munasabah ayat. Allah Ta'ala sebut pada kita, wasari'u, segeralah kamu mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita ni kena cari keampunan dengan cara mana? Allati biha, dengan dapat keampunan Allah hilanglah segala perkara yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita untuk segera melakukan kebaikan. Kenapa? Sebab di sana adanya janji, persiapan, persediaan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama tadabbur, tanda kata-kata hikmah, fa innal insan la tatimmu sa'adatuhu illa bihadzainil amrayn. Seorang manusia tidak lengkap kebahagiaan dia kecuali apabila ada dua perkara. Maknanya dua perkara ni kena ada. Yang pertama, zawalu ma yukrah. Tak ada benda hak kita tak suka, hilang dah benda tak suka. Hak kita tak suka apa? Sakit, susah, bala bencana, kesempitan hidup, tak ada belaka. Satu. Yang kedua, husul ma ya'mun, tercapainya cita-cita kita. Kita nak apa? Kita nak senang, kita nak kaya, kita nak pandai, kita nak sihat, nak anak ramai, nak isteri salihah. Boleh. Mana dia kata bila lengkap dua perkara ini, barulah manusia itu akan sempurna kebahagiaan dia. Maka itu dipanggil. Maka di sini Allah SWT beri kepada kita apa dia beri? Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Yang pertama Allah Ta'ala hilangkan daripada kita apa dia? Maghfirah. Bila Allah Ta'ala beri keampunan, mana hilang benda tak baik. Yang kedua, Allah Ta'ala beri syurga, kita dapat cita-cita besar yang kita nak. Ingatlah, mana kalau orang ni dapat harta banyak tapi sakit, hidup dengan waya ya, makan apa kau hidup dah, apa bahagia yang kita ada? Tak adalah kebahagiaan. Apalagi pantang sana pantang sini, bergantau ubat setiap hari hidup makan. Nah, jadi Allahul Musta'an. Kita kata Allah Ta'ala bantu kita. Baiklah. Maka Allah SWT beri kepada kita dua perkara yang kita kena cari. Yang pertamanya iaitulah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, segera mencari keampunan, sebab dengan keampunan hilang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan kamu carilah, amalkah segala perkara yang melayakkan kamu masuk dalam syurga yang luasnya seluas langit dengan bumi. Allahu Akbar. Ayat ini tulis pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 21. Surah Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Ayat ini lebih detail. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, segera mencari keampunan Allah, dan jannatin arduha ka'ardis sama, lebar dia seperti lebarnya langit dengan bumi. Buka langit buka bumi, luas tu syurga. Untuk siapa? Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, disediakan kepada orang yang beriman kepada Allah dengan Rasul. Zalika fadlullah yu'ti man yasha, demikianlah limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah SWT mempunyai limpah kurnia yang besar. Surah Al-Hadid. Baiklah, dalam balik pada ayat kita ni,
dalam ayat kita ni Allah Ta'ala akhir dengan uiddat lil muttaqin, yang syurga yang luas itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ai innal jannata qad huyyiat, syurga sudah sedia ada, sudah ada dah. Untuk siapa? Bagi orang bertakwa. Apa makna takwa? Orang yang melakukan segala suruhan, menjauhi segala larangan, maka orang ini orang yang layak. Jadi bila munasabah dianya, bila Allah kata, tengok munasabah ayat ni, bila Allah kata aku nak beri syurga ni kepada orang yang bertakwa. Nah, kemudian siapa orang bertakwa? Datang ayat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Ini ciri yang pertama. Jadi munasabah ayat ini dengan ayat wasari'u uiddat lil muttaqin, Allah Ta'ala nyatakan bahawa penduduk syurga, orang yang layak ke syurga itu siapa? Orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Apa ciri-ciri dia? Apa sifat dia? Maka Allah Ta'ala detailkan di sini ada 5 sifat yang insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya 5 sifat ini menjadi agenda hidup kita biiznillahi azza wa jalla. Jadi kita nak biar ini sifat kita. Maka itu munasabah satu. Munasabah yang berkaitan juga dengan ayat ini. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala larang daripada makan riba. Orang yang makan riba ni iaitulah orang yang tamak kepada dunia. Dia nak ke dunia, dia naik dia punya kadar hutang jadi banyak, nama dia riba. Maka Allah Ta'ala nyatakan lawan daripada cinta dunia, ambil riba, sifat muttaqin, infak fi sabilillah. Subhanallah. Kontra. Kaki riba, duk gila ke dunia, nak kumpul banyak, peras ugu orang, tekan orang, macam-macam. Orang yang muttaqin, harta yang dimiliki dia lepaskan, tukar akaun daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Dia serahkan harta dia kepada Allah. Harta itulah yang menjadi aset, yang menjadi bekalan, yang menjadi peneman hidup dia dalam kubur dan peneduh dia di akhirat esok, yang melayaknya ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Itu dia panggil munasabah. Maka datanglah sifat yang pertama. Tulis sifat yang pertama orang yang muttaqin, letak nombor, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada ketika dia senang atau susah. Ingat, ai inna min sifatil muttaqin, sifat orang muttaqin, yatasaddaquna bistimrar, sentiasa infak, wa fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan. Ketika dia senang, harta dia banyak, ketika dia happy, sedekah. Maknanya kita kata aku senang hari ni, lupa daratan, lupa, no, sedekah. Tapi sedekah biar betul lah, sedekah pada jalan Allah. Jangan duk sedekah koksi. Ni setengah orang kaya ni sombong, dia sedekah buat tajaan majlis tu, majlis ni, itu karut. Tak, tak boleh ustaz, kita kena taja program-program TV ni walaupun maksiat, sebab ini yang beri pulangan kepada bisnes kita. Kita kata la barakata fiha, bisnes macam ni Allah Ta'ala tak beri berkat. Tuan dia makin angkuh, makin sombong, akhir kali lupa diri, lupa daratan, lupa segala-gala. Na'udzubillah. Jadi orang yang ni waktu dia senang dia boleh infak, wa fid dharra, ketika dia susah juga dia infak. Kita kena tengok berbeza orang senang, orang susah. Orang senang dengan orang susah, waktu dia derma berbeza. Dalam sebuah hadis Nabi kata sabaqa dirham mi'ata dirham, 1 dirham mendahului 100 dirham dalam sedekah. 1 dirham mendahului 100.
Macam mana kita nak faham sabaqa dirham mi'ata? Orang ni sedekah 1 dirham tapi mengatasi orang yang sedekah 100 dirham. Macam mana dia punya hadis? Ini menarik. Jadi peribahasa hadis yang Nabi kita buat ni sentiasalah kita kena kaji, kita kena ingat. Sebab apa? Sebab dia memberi motivasi besar kepada kita. Jadi dalam hadis mengatakan orang ni sedekah 1 dirham tapi dia punya kelebihan dia lebih daripada orang sedekah 100 dirham. Pasal apa? Dalam hadis Abi Hurairah dikata sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Mi'ata alf. Dalam riwayat ni kata 100 dirham mengatasi 100,000 dirham. Qalu, orang tanya Nabi SAW, kaifah? Macam mana? Orang ni sedekah 1 dirham, dia ni sedekah 100,000. Qala kana lirajulin dirhaman. Orang ni ada 2 dirham ya dia ada. Mana kita kata dia ada 200 ya. 200 ringgit dia ada. Dia ambil 100 ringgit dia sedekah. Bermakna dia sedekah separuh daripada harta yang dia milik. Wan talaqa rajulun ila urdi malihi. Hak ni pula dia harta dia juta-juta ada. Juta-juta. Dia ambil 100,000 dia sedekah. Berapa baru? Baru 10%. Mungkin baru 100% daripada harta dia. Nak banding hak tadi, walaupun dia sedekah 100 ringgit, tapi harta yang dia ada hanya 200 ringgit. Maknanya dia sudah sedekah separuh daripada harta dia. Itu hadis. Hadis dalam Nasa'i, kata muhakkik sanad dia baik. Jadi kita nak bagi tahu kepada jemaah, kita ni kadang-kadang waktu kita susah, kita sedekah besar pahala. Sebab apa? Walaupun sedikit tapi sebahagian besar daripada poket kita dah kosong. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedekah. Karena itulah kata di ahli motivasi, tulis kata-kata motivasi ni, bersedekahlah sehingga kamu jadi kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Setengah orang itu nantilah, nanti saya kaya saya sedekah. Bila awak nak kaya? Si tamak ni bakhil seumur hidup, kata orang, sukar bagi dia. Tapi bagi orang pemurah, sedekah. Dikata bersedekahlah sehingga kamu jadi kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Tak akan kaya. Dia dapat 10,000, dapat 100,000, dapat juta, tak kaya lagi. Tunggu lagi. Akhir kali tak sedekah. Orang panggil mati, pakai mati nungenyo gitu ya dia ni. Baik. Allahu Akbar. Maknanya sifat orang ni dia panggil sajiyah. Sajiyah ni jadi tabiat dia dah. Sedekah ya. Allahu Akbar. Ana waktu belajar dulu di Madinah, ana tengok muhsinun, orang-orang yang baik di kalangan syekh-syekh Arab ni, dia taja kita, dia bantu kita pelajar-pelajar sehingga sampai mereka pelajar-pelajar Afrika dia boleh nikah 2-3 sambil mengaji. Melayu tak ada, Melayu nak hangit lepas mengaji tak nikah juga. Maknanya tu Arab ni sekali dia mari, dia bawa cash, bukan online, baik dia panggil beg jasmo ke beg keras tu. Dia buka duduk di sakan tolak, mari tulis nama 1,000 bagi bulan Ramadan. Kita sukanya hidup. Kemudian makanan nyata pagi. Kadang-kadang saya kau kambing sekali bunyi. Masa itulah saya duk mikir, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya aku habis belajar di sini balik aku nak infak, nak galakkan orang infak, nak buka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat supaya berinfak. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Jadi pasal itulah kita setiap hari, setiap minggu, InsyaAllah 10 akhir Ramadan ni, setiap pagi anak akan pilih satu akaun masjid ke madrasah ke NGO ke untuk kita beri kepada tuan-tuan sebagai persiapan untuk kita transfer pada malam-malam 10 terakhir. Mudah-mudahan kita transfer malam ni 100, kita transfer malam ni 1000, kebetulan Lailatul Qadar.
bahagia besar kita. 1000 sudah naik 83 tahun. Berapa banyak kita punya pahala. Tuan-tuan bersedialah untuk meraih pahala. Abu Anah hanya membuka ruang, buka pintu, meraih juga pahala, kempen derma sebanyak mungkin biiznillahi azza wa jalla. Jadi alhamdulillah banyak benda. Waktu anak duduk di Madinah, banyak Arab ni dia keluar pamphlet macam ni. Tentang solat Jumaat, tentang akhlak, tentang aurat. Jadi alhamdulillah kita balik di antara awal lagi projek yang kita buat ni, keluarkan pamphlet macam ni. Sekarang ni sudah berapa puluh CD yang ada. Tuan-tuan boleh ambil lah, download, sebar-sebarkan dalam blog Abu Anah tu ada di situ. Kita kata alhamdulillah, waffaqanillahu wa iyyakum ila ma tuhibbu wardah. Semoga Allah Taala beri taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk sentiasa meraih, mencari peluang untuk menambahkan ibadat, bersedekah dan berinfak biiznillahi azza wa jalla. Jadi kita ambil ruang masa. Dah, setiap minggu kita istihar. Ini malam mulai saat 10 ni kita istihar setiap malam untuk kita berinfak biiznillahi azza wa jalla. Tengok sifat pertama muttaqin yang Allah Taala nak beri syurga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bagi nafkah waktu dia senang, waktu susah, waktu kaya, waktu miskin. Kalau kita banyak kita bagi banyak, kalau kita miskin kita bagi sikit. Jangan tak bagi. Allahu akbar. Bahagia tak kita? Bahagia kita, insya-Allah. Sifat yang kedua, tulis sifat yang kedua. Wal kaziminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Jadi ai inna min sifatil muttaqin mutaassilah. Kita nak jadikan sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang bertakwa yang sebati dengan jiwa kita, iaitulah yamtalikuna saytarah, yang boleh kontrol, boleh kawal bila kita nak marah. Ini penting sangat. Hatta law kada an yakhruj minhum, kalau nak keluar perkataan, nak maki orang, bahasa tu kita boleh kita kacik gigi kata orang, tak keluar perkataan buruk tadi. Allahu akbar. Ketika mendidih, gelegak, darah kita naik, ketika itu kita masih lagi boleh sabar. Astaghfirullah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Itu dia panggil orang sabar. Jadi orang yang boleh menahan marah. Kita sekarang ni nak tahan marah payah. Seling sikit, kata orang, setuh wayar sikit positif, apa ni, top meletup lalu. Tengah duduk makan apa baloh, dua beradik pun kekah, laki bini pun celek mata. Ni payah ni. Payah nak dapat apa? Nak dapat al-kazimin al-ghaiz, orang yang boleh kontrol ketika nak marah. Jadi payahlah nak. Pada itulah Nabi kata apa? Ni ada setengah orang ni kalau dia nak marah, dia lepas dulu. Bahasa mata gila babi, kata habis benda hok keluar semua hok dia ada dalam dia punya kata-kata hok ada dalam kepala dia kata belakang kau kata. Bahasa ni. Habis keluar perkataan tu baru dah ada. Allah astagfirullah, alhamdulillah, nasib baik aku sabar. Sabar mengapa lagi nya habis meletup, habis dah segala benda keluar. Sabar. Kalau sabar lagu tu, semua atas dunia ni sabar belaka. Betul tak? Sabar belaka jawab dia. Orang siapa ke orang sabar? Tulis hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah. Bukanlah orang kuat, bukanlah orang yang gagah, bukanlah orang yang hebat tinju wrestling, orang yang boleh rebahkan orang. Kita kap sekali kita bagi menunggunya kau itu. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang betul-betul gagah, orang yang betul-betul kuat, orang yang boleh tahan diri dia ketika nak marah. Kita orang salaf cakap dia, kita tunjuk mata kita tengok muka dia merah, duk kacik gigi kak bunyi. Tu dia tahan marah. Mana tak keluar daripada mulut dia maki seranah, sumpah seranah, maki hamun, tak keluar. Kita kata ini orang nak marah. Habis tinggi kalau nak marah sangat, diambil tangan dia, dia tumbuk ke dia, mau lupa tangan. Astagfirullah. Ni tak tahan manusia hari ni. Mulut celupa, suka mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kalau nak marah ke bini, selalu
bahasa perempuan jahat, aku cerai kamu tolak 1000. Habis tak habis. Nak kata apa ni? Keluar dah malah soalan. Nak balik raya ni, nak balik raya. Suami dia kata kalau isteri tak ikut balik rumah dia, rumah mak dia, jatuh talak selalu. Raya seminggu lagi, 10 hari. Siap dah. Jatuh hukum dah. Bini dia tanya, apa hukum dia ni? Kalau dia tak ikut suami balik. Tak ada. Kalau awak ready nak bercerai, jangan ikut suami balik. Sebab dia panggil ta'liqut talaq, maknanya kalau tak ikut cerai. Ni tak jauh daripada kampung kita. Dia balik letih. Suami isteri balik daripada luar kawasan jauh ramai Kuala Lumpur mana. Kena jam 13 jam. Siapa-siapa rumah mertua penuh dengan ipa-ipa ni. Bilik tak cukup. Dia pula jenis jaga aurat. Mana tak mau campur bebas. Berkembang kata macam ibu siam, tak boleh. Kalau ni tak boleh kata kapi, kita kata ibu siam pula. Siam kapi lah. Kapi juga bunyi. Payah. Jadi dia kata, bang, saya minta izin lah nak balik rumah mak dia. Tak jauh pun. Kalau saya sebut kapur dekat-dekat je. Malu nak sebut kapur ni. Sebab rumah mak dia tak ada orang. Kalau balik pun dengan adik-adik dia, boleh buka aurat ke apa. Suami ni celak buat mata, mu turun rumah ni tolak 3. Isteri dia kata tak apalah, siapa hati gini mau kak. Dia bercik dia siapa gitu mau, tak ada apa. Dia pun ambil beg dia, turun. Start kereta balik rumah mak dia. Pagi lagi mari rumah, jebek. Mana saya? Kata tolu kamu ni. Balik nak raya ke balik nak balas dengan bini? Kata apa? Jatuhlah tolaknya. Mu kata benda lain tak apa. Tapi kata-kata yang terlibat dengan akta syariah sukar untuk nak pulih balik. Ni al-kazimin al-ghaiz. Pasal itulah Allah Taala letak calon orang nak pergi ke syurga ni, kazimin al-ghaiz, orang boleh tahan marah. Nak marah setara mana? Backing setara mana? Bangun ke lari tak apa. Bangun. Tak. Kita kata tengah duk makan, tiba-tiba tak kena cakap. Bangun. Nyok tu. Ya makan, aku tak boleh makan. Daripada duduk kelayi, duduk baloh, celek mata, la haula wala quwwata. Budak-budak ni, kita zaman dulu kalau ada mak ayah depan kita tak baloh. Tak baloh. Tapi orang lah ni, hak intelek ni. Hak intelek ni, hak mudah jadi encelek ni. Bahasa jenis tak malu kau mak ayah. Tak, berkelahi. Kita kata di manalah sifat kita al-kazimin al-ghaiz, orang yang boleh menahan marah. Subhanallah. Panjang tajuk ni, kita tukar kepada tajuk seterusnya. Maknanya orang boleh tahan marah ini, hadza yadullu ala azimatin rasikhatin fin nafsi, menunjukkan satu sikap yang kuat dalam jiwa dia, sebab orang boleh tahan marah. Ini masalah kita. Ini tidak. Tengah duk bawa kereta, orang salah masuk sikit, tukar giah lalu nak dia ngamak kereta dia tu buat dengan besi topak kali. Nah, kalau langgar tak pecah. Kereta mu plastik juga. Tak usah duk tolol lah nak kelahi apa dengan orang. Dah selamat dah. Dah, nak pergi opuh kawan tu lah, nak pergi macam-macam pelaku lah macam. Nabi kata innamas syadidu alladhi yamliku nafsuhu indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang boleh tahan diri ketika nak marah. Tulis hadis ni rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sifat yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Ini soal lagi satu penyakit. Wa min sifatihim aidan safhuhum, memaafkan kesalahan. Wa tajawuzuhum an muakhadhati, kita tak ambil tindakan kepada orang buat salah pada kita. Tapi ingat, ada klaus dia. Ma lam yata'allaq bihaqqin min huquqillah, selama orang tu tidak melanggar hak Allah. Depan kita, dia buat dosa, buat maksiat, buat benda mungkar, langgar hak Allah Ta'ala, wajib kita kena, jangan duk maaf ke dia. Maaf lah cik, saya la. Bila langgar hak Allah, kita mesti tegas.
Tak kira lah siapa dia pun, isteri kita ke, anak kita ke, keluarga-keluarga kita ke, itu dia panggil langgar hak Allah, tak boleh dimaafkan. Tapi kalau langgar hak kita, boleh kita maaf. Tak boleh aku maaf. Lah ni payah nak jumpa lagu ni. Hak ramanya, oi, aku tak akan maaf sampai aku mati. Kita jumpa di akhirat esok. Oh, ayat dia padu. Ayat dia sedap. Kita tak maaf. Orang yang minta maaf, oh tak mau maaf jumpa daripada Tuhan. Dia ngamak jumpa daripada Tuhan ni senang ke? Mengamak ke jumpa bala polis? Buat report polis ke? Lah, susah. Jadi kita maaf, dia maaf ni gini. Afin bukan sekat maaf biasa. Setengah orang ni maaf dah Syed. Maaf tapi muka begitu, maaf. Lah, dalam hati tu gelora. No. Dia kata kalau maaf ni maknanya kita maaf dan kita hilang, lupa dia punya kesalahan. Itu baru maaf, baru afi. Sebab itulah di antara hikmah doa yang Nabi diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa doa? Kata belaka, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau ni afu. Apa nak afu? Pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan hamba-Mu, fa'fu anni, maka maaflah kepada aku. Ini dipanggil, sebab itulah di antara hikmat. Apa di hikmat? Allah, Nabi kita sallallahu ajar kepada kita doa yang ini, yang besar ini, ketika kita bertemu Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini penting kita faham doa. Oh, baru kita naik semangat, naik kata orang nak berdoa, sebab kita tahu besarnya makna doa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan ajar kepada umat dia kecuali yang terbaik, yang terbaik. Maka itu dipanggil. Jadi Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau saya jumpa Lailatul Qadar nak kata apa? Nabi kata aja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah afuwun, apa nak afu? Yang memaafkan, yang memadamkan, yang menghilangkan kesalahan. Allahu Akbar. Karena itu al-afu lebih dalam daripada ghafur. Ghafur maaf, tapi afu delete. Macam gitulah ibarat kata. Macam kita lah, maaf je, maaf. Lepas orang tu pergi kacik, pergi kakak, oh maaf lah, maaf. Habis 500 kata aku, nyetepuh dia contohnya. Nah, manakala kita kata afu, lebih tinggi daripada kita maaf biasa lagi. Maaf dan kita lupakan kesalahan. Ini payah ni. Oh, ni payah. Sebab itulah Allah SWT, Nabi kita sallallahu ajar kepada kita doa yang sangat besar. Sebab kita nak jadi al-afina 'anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang. Allahu Akbar. Cerita ulama salaf. Ulama salaf ni, dia ada hamba dia buat salah. Dia nak marah lah, macam nak tapa gitu. Si hamba ni baca ayat ni. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz. Baca ayat. Orang yang menafkah ketika senang, ketika susah, orang yang memaafkan orang, menahan marah, wal kazimin wal 'afina lin-nas. Dia kata aku maaf dah kamu. Hakmu salah dia aku maaf. Aku juga pemurah, sekali ingin merdeka hamba dia lepas. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Sukanya kita kalau boleh sifat yang mulia ni. Akhir ayat ini Tuhan kata apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Allah Ta'ala suka buat perkara yang baik. Apa dia perkara baik? Inna jami'a ma sabaqa zikruhu, semua perkara yang tersebut dalam ayat yang kita baca tadi, fahuwa dakhilun fi umumil ihsan, termasuk dalam ihsan. Siapa dia boleh sedekah, siapa dia boleh tahan marah, siapa dia boleh maaf, termasuk dalam muhsinin, orang yang baik. Allahu Akbar. Kita doa banyak-banyak, Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikan kami orang yang muhsin. Apa dia muhsin? Kemudian kita sambung kepada ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim
wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apa maksud dia? Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menginayai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibat buruknya. Baik, munasabah ayat ini, Allah Ta'ala sebut dalam ayat lepas tiga sifat kan, tiga sifat orang yang muttaqin. Tiga sifat ini, tulisin, tiga sifat tadi hubungan di antara kita dengan kita, sama-sama manusia. Dia panggil hablum minan nas, sama-sama manusia. Sedekah, tak marah, maaf, itu kita sama kita. Maka datang ayat ini, hubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bayyana anal muttaqin, maka Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang kita baca ini, orang takwa itu dua kategori. Kategori yang pertama, orang yang melakukan ketaatan seperti orang sedekah tadi, orang yang tahan marah, orang yang maaf. Kategori yang kedua, ni ayat kita ni, ayat 135 ni, dia kata alladzina aznabu thumma tabu. Kategori orang yang berdosa dan dia bertaubat. Itu dia panggil hubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bila dia berdosa, dia sedar, dia insaf, dia tahu dia salah, dia bertaubat, dia beristighfar, maka orang ni orang yang baik. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut bila dia insaf, dia pergi kepada ihsan yang pertama tadi. Dia buat baik, dia juru, dia tak marah, macam-macam. Allahu Akbar. Baiklah, tengok ayat. Tulis nombor 4, sifat yang keempat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang yang bila dia buat benda keji, fahishah ni perbuatan keji, macam zina, liwat, apa-apa benda yang berkait dengan wanita ni, hubungan jenis ni, kan? Ataupun zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri dengan perbuatan mungkar yang lain, kena orang, menipu orang, kelentur orang, kencing kawan kata orang sekarang. Semua benda lah. Jadi bila dia buat dosa besar ataupun mana-mana dosa yang dia buat, zakarullah, bila dia terjebak dengan dosa, dia pun teringat kepada Allah Ta'ala, dia teringat kepada rahmat Allah Ta'ala, dia teringat kepada keampunan Allah Azza wa Jalla, maka terus dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, jangan putus harap Allah Ta'ala marah. Kita sekarang ni sibukkan dengan panggil solat taubat. Ni setengah masjid ni tak malas solat tu nak taubat. Ada setengah macam-macam lah dia punya tafannu untuk email tu. Sunat ni. Kita kata sunat tahajud ni semuanya sunat taubat kepada Allah SWT belaka dah. An Ali, tulis hadis. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala kuntu iza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an, bila aku dengar sesuatu hak Nabi kita sampaikan, nafa'anillahu bima sya'an yanfa'ani minhu, Allah Ta'ala bagi manfaat pada aku dengan ilmu yang aku dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsani Abu Bakrin wa sadaqa Abu Bakrin, satu hari Abu Bakar cerita kepada aku dan memang benar Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis ni, ini dia panggil sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu zamban, mana-mana orang yang terjebak dengan dosa, maknanya hari ini dia terjebak dengan dosa, dengan benda mungkar, summa yatawaddau fa yusalli rak'ataini, dia ambil wudu, dia solat 2 rakaat sunat taubat, summa yastaghfirullah ta'ala li zalika dzam, dia doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah maaflah dosa aku tadi, aku tersalah buat ni, illa wa ghufira lahu,
maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kemudian Nabi kita baca ayat ni, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Tulis surah An-Nisa 110. Siapa dia buat benda jahat atau dia zalim diri dia, kemudian dia minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Kemudian Nabi kita baca doa ayat ni. Ayat kita baca hari ni surah Ali Imran ni 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Maknanya para jemaah sekalian, siapa-siapa dia berdosa, dia ambil wudu, dia sembahyang sunat taubat, dia istighfar, ghufira lahu, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Itu kalau dosa kita dengan Allah. Tapi kalau dosa kita dengan makhluk, la, kena pergi minta maaf, kena hantar balik barang orang, banyak lagi kena. Maka Allah Ta'ala kata, wa man yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Bukannya macam orang Kristian dia minta ampun dengan Tok Padri, dia beli surat keampunan, tak ada. Pasal itulah hana tegur sebahagian daripada orang nak cari duit bulan Ramadan, dia keluar borang, dia tulis borang pengampunan dua ibu bapa di bulan Ramadan. Isi borang nama ayah, nak sekali khatam Quran RM500, nak share ramai-ramai 50, macam-macam nama. Kita kata jangan buat macam tu. Ibadat kita ni kepada Allah Ta'ala bukannya berbayar. Tuan-tuan yang saya kepada mak ayah bukannya swasta akan doa. Kita sendiri berdoa kepada Allah SWT. Kalau duk nyari makan dengan isi borang ni pun tak payahlah. Pergi jual lah, apa-apa di bazar ni cari duit. Jangan kata orang jangan duk menunggang agama macam ni. Baiklah, kita balik pada ayat kita. Sifat yang kelima, tulis sifat yang kelima, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan orang yang sudah bertaubat mereka tidak akan ulangi lagi dosa sebab dia tahu kesalahan itu besar. Dia tak tahu dia dosa. Maknanya orang ni kena taubatan nasuha, taubat semati-mati, taubat sungguh-sungguh. Andai kata, na'udzubillah, lepas dia taubat 3 tahun 4 tahun terjebak pula dengan dosa, dia kena taubat pula. Kena taubat pula. Jadi taubat yang lepas baru ni, tu jadi dah sesat dah tu. Hak ni hak baru pula ni. Dia renew balik dosa, maka dia kena taubat semula. Begitulah keadaan selagi kita berdosa. Tapi kalau waktu dia taubat tu dia niat dalam kepala, aku 2 tahun lagi nak buat pula, la. Itu tidak taubat nasuha, itu taubat ulu golok nama dia. Lepas taubat niat nak buat pula, tak boleh. Nama dia taubat ulu golok. Dia taubat tapi dia niat nak buat pula, kita kata la, itu bukan taubat. Orang ni taubatan nasuha, maka dia terjebak balik, itu dikira dimaafkan dan dia kena taubat mula. Baiklah, kalau cukup syarat taubat, tinggalkan dosa yang lalu, menyesali perbuatan yang lepas, dan berazam untuk tidak ulang balik. Kalau hak manusia kita hantar balik, minta maaf, selesailah taubat dia. Apa dia dapat? Tengok ayat. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang yang demikian sifat dia, 5 sifat tadi. Balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka pula kekal dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, ayat ini munasabah dianya bila Allah Ta'ala sebut 5 sifat, sekarang aku beri kepada kamu balasan. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muhsinin, Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Maka sifat syurga yang begitu besar telah kita bincang dalam beberapa siri yang lepas. Jadi hari ini kita ringkas sajalah. Akhir kali Allah kata wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan kepada orang yang beramal kebajikan, iaitulah kekal dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah jadikan kami, 2 ibu bapa kami
isteri dan anak-anak kami, orang-orang yang kami sayangi dari kalangan hamba-Mu yang layak ke syurga. Waj'alna min utaqaika minan nar, jadikan kami orang yang bebas daripada neraka. Jadikan kami Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkaskan masa. Sambil-sambil ringkas sudah panjang. Jadi kita ringkaskan kepada 5 faedah yang kita akan cari dalam ayat ini insya-Allah. Yang pertama, boleh faedah yang pertama, ayat yang pertama tadi, wasari'u ila maghfiratin. Ayat ini Allah SWT perintahkan kepada kita. Kata ulama usul, al-amru lil wujub, wajib segera bertaubat, segera mencari keampunan Allah, segera melakukan kebaikan, jangan tangguh-tangguh. Terutama lagi melakukan kebaikan yang wajib, dan segera bertaubat daripada segala dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab Allah SWT beri kepada kita besar, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Tengok, keampunan dan syurga. Dalam bahasa ahli tasawuf dipanggil at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Mana kita kosongkan rekod kita daripada benda buruk dengan apa? Dengan keampunan Allah. Kemudian kita isikan rekod kita dengan baik dengan apa? Dengan masuk dalam syurga. Sebab itulah tertib ayat ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Allahu akbar. Ini susunan yang cantik. Jadi bila kita dapat keampunan, maka kita jauh daripada neraka. Bila kita dapat rahmat, kita masuk dalam syurga. Kita kata Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa ajirna minan nar. 2, itu lihat, alladzina yunfiquna bis sarai wad dharra, orang yang sentiasa berinfak. Ai mulazamatus sakha wa infaqil mal, orang yang sentiasa infak ni orang yang besar jiwa. Besar jiwa. Kenapa tak besar? Kadang-kadang kita sayang nak sedekah ni. Sedekah ni rugi duit weh. Rugi duit kan. Ni bulan Ramadan ni ramai orang keluar baju-baju hak lama pakai nak sedekah orang. Dah. Keluar pagi petang masuk balik dalam lemari, sayang. Nak kata apa? Payah nak sedekah. Maka di sini Allah Taala beri pada kita galakkan supaya kita sedekah fil sarra, ketika senang biasa. Orang senang orang sedekah. Tapi ketika susah pun kena sedekah juga. Maka itu dia kata luar biasa kalau orang susah boleh bagi sedekah. Jadi orang sedekah, orang susah boleh sedekah, luar biasa. Memang kita nampak orang-orang yang jiwa baik ni sedekah dia, walaupun dia susah dia sedekah. Maka kerana itulah kata di para ulama, sifat orang muttaqin nak lawan ayat lepas tu riba, maka dalam ayat ni suruh sedekah. Jadi mana Allah Taala bagi kepada kita sifat infak fis sarra'i wad dharra, ketika senang ketika susah. Ada dalam riwayat ayat lain pula Allah kata sedekah ketika sembunyi dan nyata. Ini kita dah bincang dalam siri-siri yang lepas. Sembunyi lebih elok kalau sedekah peribadi. Nyata lebih elok kalau sedekah wajib. Zakat elok kita nyatakan. Ataupun kerana kita nak kempen orang suruh derma, kita nyatakan. Sifat faedah yang ketiga, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dua sifat yang besar, iaitu sifat menahan marah. Maknanya orang boleh tahan marah, orang yang sabar, orang yang kuat. Nabi kata, jadi ayat ini bila tak marah dia boleh maafkan. Satu, ada orang tak marah tapi tak maaf, ada juga. Aku malas cara, tapi sakit hati membawa mati. Jangan lagi tu. Kita nak dah kita maaf. Pasal itulah kata orang kaziminal ghaiz, menahan marah ni bukan tak marah, dia boleh marah tapi dia tak marah. Cuma kena ingat, tulis ni kata-kata tak marah dalam perkara yang melibatkan hak kita je. Tapi kalau libat hak Allah, kena marah. Tengok orang tak semaya ke, bini tak aurat, tak apa, al-kaziminal ghaiz, menahan diri, karut lagu tu. Mengapa dia? Itu pondai lama lagu tu. Pasal itulah kata-kata Imam Ghazali rahimahullah taala, tulis kata-kata hikmat, marah tak kena pada tempat, bodoh nama dia. Marah, benda simple ya. Tak payah marah pun. Nasihat boleh, tapi kata marah berapi-api, itu nama orang bodoh. Tak marah di tempat yang mesti marah, itu nama penakut, nama pondan lagu tu. Bini tak utuh aurat, dia tak marah, itu nama dia dayus. Ni sehari dua ni pula pasal duk siar gambar bini, gambar anak-anak ni. Healing lah kononnya. Pergi buka puasa tepi masjid,
Waktu sembahyang maghrib balik rumah. Ini benda pelik berlaku di atas dunia gini. Buka puasa masjid lo ni saya buka puasa masjid atas masjid ni. Tak. Ambil gambar bini nampak lengan, anak tino nampak lengan duk begini. Pok piuh cotek atas kepala tarah ustaz. Buh gambar Facebook. Tolo ustaz lagu ni nama dia. Giduk sia gambar bini dengan anak tak aurat. Healing sangatlah healing. Apa benda? Marah juga ada buat apa? Marah ni tajuk contoh dia, marah kerana Allah bukan marah kerana kita. Kita marah dia ya sebab dia tolong ajar orang lain juga buat perangai lagu ni. Dah, anak tina lengan sampai sekat ni begini, ambil gambar. Gini kau gini. Komputer tiba saja ni main begini ni. Tunjuk di Facebook. Ini kata orang yang patut marah tak marah, itu nama orang penakut. Orang yang marah pada tempat tidak marah, bodoh nama dia. Na'udzubillah. Kita jangan jadi penakut, jangan jadi bodoh, jadi orang juruh. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut wa idza fa'alu fahishatan walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu zakarullah fastaghfiru lahum. Berarti orang yang berdosa sentiasalah beristighfar, banyaklah bertaubat, menyesali dosa-dosa yang lepas, tinggalkan dosa maksiat, berazam untuk tak buat balik lagi, insya-Allah kita dapat keampunan Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Jadi sifat orang muttaqin, kalau bersalah cepat dosa, cepat beristighfar, cepat taubat, insya-Allah. Yang terakhir, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala fa'alu, maknanya tak ada siapa boleh ampunkan dosa orang kecuali Allah Azza wa Jalla. Kecuali dosa kita sama kita boleh ampunkan. Dosa Allah kena minta dengan Allah, jangan lagi minta dengan orang lain. Dan sifat yang penutupnya, jangan lagi kekal buat maksiat, buat dosa. Bila kita sudah bersalah, kita minta ampun, kita minta istighfar, kita minta maaf dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang layak ke syurga, orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapat keampunan Allah pada bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala taufikkan kita untuk banyak beribadat, lebih-lebih lagi pada malam-malam 10 terakhir. Allahumma waffiqna liqiyamatil qadri imanan wa ihtisaban. Ya Allah, taufikkan kita dapat berdiri beribadat, melakukan kebaikan al-ihsan pada malam Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.